A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, jadi tajuk hari ini kita akan sambung iaitu 1.3 iaitu denominator dengan repeated linear factors. Apa yang dimaksudkan dengan repeated linear factors? Okey, repeated linear factors ni maksudnya satu bracket ni, okey, satu bracket ni maksudnya satu faktor lah. Okey, dalam satu faktor ni dia ada ulangan. Okey, repeated ulangan. Ulangan maksudnya dia akan berulang seberapa banyak kali dia nak lah. Kalau kuasa 2 tu maksudnya ulangan sebanyak 2 kali. Kalau kuasa 3 ulangan sebanyak 3 kali. Tapi kalau di kuasa 4 pun sama juga, ulangan sebanyak 4 kali. Jadi linear factor tu maksudnya dalam satu linear, okay, dalam satu persamaan linear ni, ni x tambah 1 ni adalah linear dan dia akan melibatkan ulangan. Itu kita panggil sebagai repeated linear factors. Okey, cara untuk kita selesaikan berkenaan dengan soalan yang ada repeated linear factors ni, cara dia ada dua cara. Kita boleh gunakan cara yang sama seperti mana kalau kuasa 2 ni kita faham maksudnya kuadratik lah. Kuasa 2 tu maksudnya kuadratik. Jadi kita boleh je gunakan rumus A campur BX tambah C. Jadi kalau kita tak nak guna rumus ni pun tak apa, ada lagi satu rumus. Tapi tak apa, kita just nak tunjukkan langkah yang ni dulu. Langkah yang ni kita just tunjuk sekadar sekali jalan lah, sebabnya kita dah belajar minggu lepas. Jadi yang ni tak ada masalah lah. Okay, so kita tengok soalan ni. Okay. Berkenaan dengan soalan example 1, dia bagi soalan 3x kuasa 2 tambah 6x tolak 1 per dengan something linear factors macam ni lah. Okey, diberi kat sebelah kiri ni linear factor biasa dan belah kanan ni adalah repeated linear factors, dan kita faham kalau kuasa 2 tu adalah kuadratik. Jadi kita boleh je gunakan konsep bx tambah c. Okey. So kita pun buatlah jalan kerja dia. Kita pun buat seperti biasa, 3x kuasa 2 tambah 6x kita susun cantik-cantik dan kita letakkan kepada dua pecahan berbeza lah. Kita divide kepada dua. Okay, kita ada dua pecahan. Satu ambil belah kiri, satu ambil belah kanan. Belah kiri ni kita ambil x tolak 1 sebagai denominator yang pertama. Kemudian denominator untuk pecahan yang kedua adalah x tambah 1 kuasa 2. Cuma atas dia ni, siapa yang ada kuasa 2 tu kita tuliskan sebagai bx tambah c lah. Sebab bx tambah c ni ditulis apabila ada kuasa 2. Okey, ada apa orang kata kuadratik punya inilah function, kuadratik punya function. Okey, kemudian kita kira seperti biasa, kita boleh terus je darab silang. Kita pun darab silang, kita dapat A kali dengan x tambah 1 kuasa 2, dia akan rapat lah macam ni. Dia akan rapat macam ni. Dan kat sini, bawah ni pun sama, dia tarik sekali dua. Dia tarik sekali dua pula. Dia tarik yang ni silap. Dia tarik yang ni, bawah A ni, denominator yang pertama ni ke bx tambah c. Jadi x tolak 1 ni dia akan darab dengan bx tambah c. Yang bawah ni boleh potong. Okay, sebab bawah ni kita anggap sebagai darab tegak lah. Bawah denominator darab dengan denominator yang sebelah. Sebab tu dia rapat sahaja. Jadi kita pun boleh je cancel kat bawah ni, kita boleh potong. Okay, kita boleh potong macam ni. Kemudian hasilnya kita akan dapat bentuk seperti satu persamaan. 3x kuasa 2 tambah 6x tolak 1 sama dengan A. Ni persamaan dia lah lebih-lebih ni. Just salin balik daripada atas pecahan tu.
Cumanya kalau ada kaedah ringkas nanti saya akan tunjuklah macam mana cara lain yang kita boleh buat. Okey, tak apa, kita tengok ini dulu. Jadi dalam persamaan panda panjang ni, biasanya kita akan lihat satu linear faktor lah antara banyak-banyak faktor ni. Kita ada X tambah 1 kuasa 2, kita ada X tolak 1. Kita nak pilih mana? Kita akan pilih yang linear factor. Okey, kita akan pilih linear factor supaya kita dapat carilah nilai A tu. So kalau linear factor kita adalah X tolak 1 ni, so kita anggaplah jika ataupun when, maksudnya when X sama dengan 1, inilah dia punya ni jalan kerja. Maksud dia, kalau kita gantikan X tu dengan 1 supaya dia nak jadikan kosong, dia kena X tu sama dengan 1 lah. X sama dengan 1, jadi kita gantikan semua persamaan ni, gantikan X menjadi 1 lah. Kita gantikan X tu jadi 1. So 3, X tu pindah jadi 1, tukar jadi 1, dia akan jadi 3 kali 1, kemudian campur 6 kali 1, tolak 1. Hasil penambahan ni ataupun hasil pengiraan ni akan menghasilkan nombor 8. Maksudnya 3 tambah 6, 9, 9 tolak 1, 8. Okey, kemudian yang seterusnya kita kira seperti biasalah. 1 tambah 1, 2. Jadi A 2 kuasa 2 macam ni. Dia jadi A 2 kuasa 2 macam ni. Kemudian 1 tolak 1 ni akan jadi kosong lah. Dan apa-apa darab dengan kosong dia akan habis. Dia akan hapus. B tambah C darab kosong dia akan kosong. Okey, memang cancel lah kat sini. So tinggallah 2 kuasa 2 tu kita kembangkan jadi 4. Sebab 2 kuasa 2 4. So 4A sama dengan 8. Dan kita cari nilai A. A adalah 2. Ni cara dia sama je macam minggu lepas. Kita just buat je. Okay, kemudian kita cari coefficient of X power of 2. Kita cari apa ni, pemboleh ubah X kuasa 2. Ataupun pemalar bagi X kuasa 2 lah. Macam mana kita nak tentukan terus tanpa kita kembangkan persamaan ni? Macam mana kita nak tentukan terus untuk kita dapatkan coefficient of X power of 2? Kita tengok je dekat daripada persamaan ni. Kita nampak X ni kan, kita ada kuasa 2. Lepas tu kita pun fikir A ni kita akan darabkan dengan X. Okay, A ni darab dengan X, kemudian darab dengan kuasa 2. So dia dapat AX kuasa 2 lah. Kemudian BX ni darabkan dengan X, dia akan dapat BX kuasa 2. Jadi kita tahu memang kebolehan untuk dapatkan pemalar bagi X kuasa 2 ni ada 2 sahaja, iaitu A dan B. Jadi senanglah, boleh congak terus. Kita ajar cara congak. Kita ajar cara congak. Maksudnya A darabkan dengan X, darabkan dengan kuasa 2, dia akan dapat AX kuasa 2. Kalau di kuasa 3 lah. Okey. Sama juga dengan BX ni. Kita congak je terus. Dia terus darabkan dengan sebelah BX sahaja. BX darab dengan X, dia akan dapat BX kuasa 2. So memang auto terus dapat coefficient of X power of 2 lah. Kita dapat dalam bentuk 3X kuasa 2 sama dengan AX kuasa 2 tambah BX kuasa 2. Sebab apa? Sebab kita pun ambil yang ada pemalar kat sini. So kita pun potong X kuasa 2 tu, kita dapat 3 sama dengan A campur B. Dan kita gantikan A tu sebagai 2 lah, jawapan tadi tu. Dan kita pun kira nilai B. B maksudnya 2 ni pindah jadi negatif lah. Dia akan pindah, dia akan jadi 3 ni, tolak dengan 2. So B sama dengan 1. So sebenarnya equating coefficient of X power of 2 ni memang sebenarnya tak perlu pun kita gunakan cara kembangkan. Kembangkan ni just explanation yang lebih detail. Cuma yang kalau tengok pun sakit kepala kan, tak apa. Boleh terus congak guna cara macam ni. Okey, itu berkenaan dengan equating of coefficient of X power of 2. Tapi apa jadi kalau kita nak congak untuk constants? Apa jadi kalau kita nak congak untuk pemalar?
Okey. Pemalar ni sebenarnya dia senang je. Pemalar ni maksudnya apabila X tu sama dengan kosong. Okey, pemalar ni maksudnya X tu sama dengan kosong. Jadi kalau kita nak carikan pemalar tu secara congak dengan cepat tak perlu kembangkan semua tu, kita just gantikan X tu dengan kosong je lah. Jadi kita boleh je buat ini cara yang kita belajar minggu lepas, yang kita buat kembang-kembang tu kan. Kita dapat macam ni. Okey, tapi kalau kita tak kembangkan apa jadi? Okey, kita gantikan X ni dengan kosong kan. So 3 kali kosong akan dapat kosong. 6 kali kosong akan dapat kosong. Okey, A kali dengan X akan dapat kosong. Kemudian tinggal nombor apa? Nombor 1 je kan? Ni A kali kosong pula. X ni gantikan dengan kosong. Selesaikan dalam kurungan dulu. So kena buatlah ni. X ni gantikan dengan kosong. Okey, kosong tambah 1 bersama dengan 1. So 1 kuasa 2 sama dengan 1. So A 1 macam ni. Okey, kemudian B kali kosong akan dapat kosong. So tinggal C. Kosong tolak 1 dapat negatif 1. So sebenarnya benda ni kita boleh salin balik lah. Kita boleh tulis cantik-cantik. So kita tulis kat bawah ni. 3 kali kosong kuasa 2 tambah 6 kali kosong tolak 1. Kita tulis je cantik-cantik supaya nampak. Okey, kemudian A, X tu gantikan dengan kosong tambah 1 tambah dengan B kali kosong. So B kali kosong kosong lah kan. So memang tambah dengan C teruslah. Tambah dengan C. Kemudian X tu kosong tolak 1. Kemudian kita selesaikanlah. 3 kali kosong kosong, 6 kali kosong kosong, negatif 1 tinggal. So biarkan. So A kosong campur 1 bersama dengan 1 kuasa 2. Macam inilah. Kosong campur 1, 1 Kemudian C ni, C akan jadi C biasa dengan negatif 1. Okey, dan kita boleh cari nilai tu. Kita gantikan sajalah. A kali dengan 1, dia akan dapat A. Kemudian C kali dengan negatif 1, dia akan dapat negatif C. So dia jadi A tolak C. Jadi bentuk dia samalah. Okey, bentuk dia sama seperti constants yang kita buat. Negatif 1 sama dengan A tolak C. Cuma ingatlah, dia ada banyak kaedah. Sama ada nak gunakan kaedah yang kita dah belajar minggu lepas atau nak gunakan kaedah congak pun boleh. Nak congak lagi cepatlah. Lagi cepat, senang. Jadi kalau constants ni, nak kira gantikan je X tu dengan kosong. Manakala kalau kita nak tahu coefficient of X power of 2 ni, kita just darab terus je. A darab X darab dengan kuasa 2 dan seterusnya lah. Tak perlu darab semua. Jadi disebabkan kita dah tahu kita punya ni, cara kita nak mendapatkan constants dengan cara yang mudah. So kita pun selesaikanlah dengan menggantikan A sebagai 2. Sebab A tadi kita dapat 2 jadi kita pun gantikan A ni dengan 2. Cari nilai C. C ni negatif pindah jadi positif. Negatif 1 pindah jadi positif. So C adalah 2 campur 1 lah, iaitu 3. Kadang-kadang constant ni boleh jadi kosong. Kalau constant tu kosong, maksudnya C tu kosong lah. Okey. Maksudnya tiada pun boleh ubah C. Okey, jadi kita dah selesai. Kita pun buat dia punya ni lah, apa panggil? Rumus. Ni rumus dia lah. Kita masukkan balik. Kita tuliskan balik dalam bentuk pecahan yang separuh tu. A perkan dengan X tolak 1 tambah BX tambah C perkan dengan X tambah 1 kuasa 2. Sebab ni adalah kuadratik punya faktor. Tapi bila kita gantikan balik, kita gantikan balik nilai A iaitu 2 kan. Nilai A ni sebagai 2, nilai B ni sebagai 1, jadi 1 tu kita tulis sebagai X lah. Dan C tu sebagai 3. Dia memang betul jawapan yang betul, lengkap ni. Tapi sebenarnya jawapan ni bukannya dalam bentuk simplest. Bukannya dalam bentuk yang paling simple. Belum simplify lagi sebenarnya bentuk ni. Sebabnya kalau nak tahu
X tambah 1 kuasa 2 ni bukannya prime quadratic factors. Sebab tu kan kita belajar minggu lepas, syarat untuk buat BX tambah C ni sebenarnya apabila denominator dia hanyalah prime quadratic factors. Okay, prime quadratic factors. Ingat prime quadratic factors ni adalah sesuatu yang kita faktorkan tak ada huruf, yang kita faktorkan guna EQN ni, dia wujudlah huruf I dengan R tu jadi kalau nak tengok balik jawapan minggu lepas kan, ni jawapan minggu lepas, mana okay ni. Di sini kita nampak prime quadratic factor ni bila kita EQN, kita akan dapat simbol R yang kecil. Ni kat sini atas kalkulator masing-masing. Ataupun simbol I yang kecil sebelah nombor jawapan. Dia ada dua simbol lah. Kalau kita EQN yang tadi tu soalan ni, X tambah 1 kuasa 2 ni kita EQN. Jadi kita tengok dulu sama adakah dia prime quadratic factors atau bukan. Jadi kita nak EQN tu kita kena kembangkan dululah. X tambah 1 ni kena kembangkan dulu. So kita pun kembangkan. Okay. X tambah 1 kuasa 2 ni maksudnya X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Kita pun kembangkan EQN. EQN degree 2. So A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 1. Tengok jawapan yang kita hasil ni tak ada pun simbol-simbol kecil tu. Jadi dia adalah quadratic factor biasa. Dia bukannya prime quadratic factors. Sebab tu apa orang kata pecahan ni masih boleh disimplifikan lagi. Okay, boleh simpelkan lagi. Itu yang kita gunakan satu rumus baru. Satu rumus baru. Tengok kat sini kita buat macam ni. Okay, ni kita go sekali jalan je sebab yang ni kita dah belajar minggu lepas. Sebab tu kita laju. Okay. Jadi disebabkan pecahan ni dia bukan dalam bentuk simple, kita kena simpelkan dia sampai dia betul-betul dah tak boleh buat apa-apa. Jadi memang agak susah lah sebab kita gunakan konsep BX tambah C kan. Tapi jawapan dia betul je, cuma kena simplifikan lagi. So kita pun pecahkan lagi satu bahagian, kita buat lagi satu, X tambah 3 perkan dengan X tambah 1 kuasa 2. Jadi kita nak samakan dengan denominator ni. 3 ni maksudnya 1 campur 2 lah. Kan? 3 tu maksudnya 1 campur 2. Yang kita boleh kembangkan lah. Supaya dia dapat sama bentuk lah. Supaya dia dapat sama bentuk X campur 1 ni. Jadi kita pun pecah kepada 2. Kita pecahkan kepada 2 pecahan. Ni X campur 1 per dengan X campur 1 per 2, kuasa 2. Kemudian sebelah ni diasingkan dengan 2 per dengan X campur 1 kuasa 2. Ingat pembawah ni, kalau dia berkongsi, contohnya X campur 2 per dengan 3, dia boleh ditulis sebagai X per 3 campur 2 per 3. Sebab masing-masing berkongsi pecahan. Jadi, kalau kita nak pecahkan dia kepada 2 pecahan, kita kena pisahkan dia. Pisahkan dia menggunakan denominator yang sama. So, denominator masing-masing mestilah sama. Dia punya pecahan atas je yang berbeza. So, kita asingkan yang atas sahaja. Okay, so X campur 1 dengan X campur 1 per kuasa 2. Dan lagi satu, 2 per X campur 1 kuasa 2. Ini kita boleh potong lah. Potong. So, tinggallah 1 per X campur 1 kuasa 2. Yang ni kekal. Ini kekal macam biasa. Hasilnya kita masukkan balik dalam ni. Kita tulis balik kat sini. Bentuk dia 2 per yang tadi tu kan. Kita gabungkan teruslah. 2 per X tolak 1 ni yang asal. Yang ni kita kembangkan kepada 2 pecahan yang tadi.
Sekejap kita guna warna merah. Okay. Apa jadi kalau tiba-tiba lah ada pelajar ni dia confuse. X ni, sorry, X campur 3 ni, tiba-tiba kalau nombor dia lain. Contohnya tiba-tiba lah katakan nombor dia adalah nombor X campur 5 ke, kan? X campur 6 ke. Apa jadi? Macam mana kita nak pecahkan dia? So kita pun buatlah fikirkan sesuatu yang boleh samakan bawah ni. So mungkin 6 tu adalah 1 campur 5, kan? 1 campur 5. Jadi kita pun pecahkan kepada X campur 1 campur 5. Ikutlah. Yang tu dia macam susah sikit lah nak berfikir kan, sebab kita menggunakan konsep BX campur C. Itu yang dia jadi susah. So yang ni dia akan jadi lebih complicated. Jalan kerja dia pun panjang lah daripada atas ni sampai ke bawah. So apa solution untuk kita ringkaskan jalan kerja semua ni? Okay, apa solution yang kita boleh gunakan? Jawapan hasilnya adalah ni ni jawapan akhir. Tapi apa yang kita nak buat satu conclusion, kita boleh rumuskan keseluruhan ni dengan menggunakan satu rumus baharu. Sebabkan kita dah faham. Okey, lepas ni kita tak nak guna dah rumus ni. Rumus ni sangatlah complicated. Kita gunakan satu rumus ni, nama dia rumus ni repeated linear factors. We can conclude that maksudnya kita boleh simpulkan dia kepada satu linear factors. Yang ni kita nak tengok detail macam mana yang kita nak belajar hari ni. Ni just kita flashback sahaja. Okay, ni flashback sahaja. So kita tengok macam mana penyelesaian dia. Solution untuk example 1 ni. The better solution. Okay, so kita pun tulis soalan dia. Okay, cuba lihat di sini. Okay, kita ada denominator yang biasa dengan denominator yang repeated. Jadi kita tak naklah guna BX tambah C tu sebab dia ada repeated. Okay, bila ada repeatednya kita guna rumus yang barulah ini, iaitu A campur B campur C dan seterusnya. Tapi nak berhenti sampai bila? Kita lihat dulu soalan ni. Okay, ada berapa denominator kat bawah ni? Ada X tolak 1 dengan ada X campur 1 kuasa 2 kan? So kita ambil satu-satu dulu. Okay, ambil yang ni dulu. Ambil yang ni dulu, iaitu X tolak 1 So kita tulis kat sini warna merah. Okay, kita tulis kat sini warna merah. A perkan dengan X tolak 1. Ini untuk belah kiri punya. Apa pula kalau belah kanan yang kita nak buat? Okay, belah kanan ni kan repeated kan? Kuasa 2 kan? Ikut kepada kuasa tu, kita akan increment. Maksudnya kita akan mula dengan 1 sampai seterusnya lah. 1, 2 dan seterusnya. Jadi apa yang 1, apa yang 2 tu? Kita lihat kat sini, kita lihat warna biru warna biru ni increment dia. Dia akan jadikan pecahan yang seterusnya, iaitu pecahan kedua, iaitu B. Ni X tambah 1. Okay, X tambah 1 ni dia akan kuasa 1. Dia akan kuasa 1 lah sebab kita mula dengan 1. Okay, dia akan mula dengan 1. Dan kat sini dia punya denominator ni tulis kuasa 2. Maksudnya kita punya last increment tu sampai kuasa 2 sahaja. So kita akan campur lagi dengan C. Perkan dengan ulang balik denominator tadi, X campur 1, tapi dengan syarat letak kuasa 2. Itu maksud dia. Kita akan increment benda tu sampai habis. Tapi kalau contohnya soalan ni, dia letak kuasa 3. Contohnya soalan ni dia letak kuasa 3 kan? Jadi kita akan increment lagi lah sampai D. Dia akan campur lagi. D, X campur 1 kuasa 3. Sampai 3 sahaja.
Itu ikut kepada soalan. Tapi sebabkan soalan ni sampai kuasa 2, jadi kita pun buat sampai kuasa 2. Jadi inilah rumus yang kita boleh gunakan. Better solution berbanding daripada atas. Okey, jadi kita sambung, kita lihat macam mana kalau kita nak darab silang untuk pecahan yang terlalu banyak. Nampak pecahan dia ada 3. Macam mana nak buat darab silang ni, susah kan? Dia boleh guna cara yang minggu lepas atau cara yang lain. Ada banyak cara Okey, jadi kita pun mungkin ada yang nak buat darab silang macam ni. X tambah 1 ni darab dengan atas, ni pun darab dengan atas, ada yang nak buat macam tu. Tapi cara tu lagi complicated. So kita nak cara yang lebih senang. Ambil daripada soalan ni, yang bawah ni, denominator bawah soalan ni. Yang ni kita akan darabkan dengan yang atas. Dia akan darab dengan atas, atas, atas. Jadi, bacaan dia akan jadi macam ni 3x kuasa 2 campur 6x tolak 1 samakan dengan A. Okey, A ni dia akan darabkan dengan x tolak 1 dengan x tambah 1 kuasa 2. Dia akan darabkan dengan denominator soalan. Denominator soalan tu dia tarik semualah, dia tarik semua je. Jadi tak perlu pening. Okey. So next, kita pun perkan balik dengan yang asal x tolak 1. Denominator dia yang asal lah. Kemudian kita campur dengan B. Okay, B. Darabkan dengan denominator soalan. Sama je. X tolak 1, X campur 1. Oops. Dia jadi macam ni lah. Kemudian perkan dengan X campur 1. Okey, dan seterusnya C pun sama, darab dengan denominator soalan. Ni pun boleh cara ni lebih ringkas. X tolak 1, X campur 1 kuasa 2. Okey, yang ni X campur 1 kuasa 2. Ni tarik baliklah daripada denominator sini. Jadi tak adalah nampak complicated sangat darab silang dia tu. Dia terus macam ambil daripada soalan bawah ni, darab je dengan atas numerator tu Okey. Sekarang kita nak main potong-potong pula. Bila kita dah darab ni, kita nak main potong-potong kan? Okey, so kat sini, dalam pecahan yang pertama ni, yang mana boleh potong? X tambah 1 ke X tolak 1? X tolak 1 je. Yes, sebab dia sama dia boleh potong. Di sini tak ada operasi tambah tolak, dia adalah operasi darab sahaja. Jadi kita boleh cancel lah atas tu dengan bawah. Jadi kita terus dia cancelkan yang sama Okay, next. B pula, pecahan yang kedua. Jadi kalau kat sini kita lihat bawah dia X campur 1. Tapi ingat X campur 1 ni dia tak ada kuasa tau. Maksudnya dia kuasa 1 je. Ni kuasa 1 je. Dia bukan yang ada kuasa 2. Jadi kita potong 1 sahaja. Tak boleh potong semua. Potong 1 sahaja daripada X campur 1 ni. So potong 1 je lah. Kalau kat bawah ni kuasa 2, bolehlah potong dua-dua tu. Macam tu. Tapi kalau dia kuasa 1, kita potong 1 sahaja. Potong nombor ni jadi dia akan jadi B kali dengan X tolak 1, X campur 1. Okey. Next, akhir sekali pecahan yang seterusnya ialah pecahan yang C ni, yang ketiga. Okey, pecahan yang ketiga ni, yang ni ialah kita cakap tadi dia ada kuasa 2. Denominator dia kuasa 2, atas ni cari apa yang sama. Kalau sama terus potong je semua ni. Sebab masing-masing kuasa 2. Hasilnya kita salin balik.
kita tulis balik dalam bentuk persamaan. Yang tinggal je salin. Yang tak tinggal tu jangan salin. Okay, biarkan macam ni. Jadi kita salin balik yang mana yang tinggal lah. Okay, so nampak kat sini cara dia lebih ringkas daripada nota tu, sebab nota tu dia guna cara yang lagi satu. Ni kan cara dia rasanya sama je kot. Rasanya sama lah cara ni kita buat. Sebab saya dah ubah. Dia beza dengan nota yang atas ni. Nota yang atas ni saya guna cara lain. Ni nampak ringkas sikit. Okey. Sekarang saya nak tanya, bukan nak tanya, saya nak bagi tahu, kita kena cari linear factor. Okey, kita kena cari linear factor. Untuk apa? Untuk kita selesaikan bilangan X tu, untuk kita cari siapa X tu. Kan kita kan selalu buat when X berapa kan? When X something, kita nak tahu berapa tu, kita kena cari linear factor dulu dalam persamaan ni. Okay, so kita cari dulu satu-satu. Kita gunakan warna biru lah. Okay, kat sini kalau perasan ni adalah repeated. Ni bukan ni repeated, so salah. Jangan ambil yang tu. Yang ini adalah linear factor. Sebab dia tak ada kuasa. X tolak 1 ni tak ada kuasa, jadi dia adalah linear factor. Jadi kita pun boleh ambil yang ni, kita pun tulis sebagai X tu sama dengan 1. Kenapa X sama dengan 1? Sebab kita nak pastikan supaya dia dapat nilai kosong. Okay, 1 tolak 1 kan kosong. Jadi kita ambillah X tu sebagai 1. Okay, so jika X sama dengan 1, okay, ataupun if X equals to 1, kita gantikan nilai X tu kepada 1. Okay, gantikan je huruf X tu dengan 1. Ni kan, kalau kita dah tahu kan, 1 tolak 1 tu kosong. Jadi B kali kosong, kosong lah kan. B kali kosong. B kali kosong, ni memang automatik kosong lah dekat kawasan B ni. C pun sama, kosong. Sebab 1 tolak 1 kosong. Jadi kawasan sini, kawasan B ni, B kali kosong kali 2 akan dapat kosong. C kali kosong akan dapat kosong. So memang tak adalah, boleh batal kat situ. Okay, jadi kita pun dapat kira macam ni, 3 kali 1 kuasa 2 bersama dengan 3. 3 campur 6 tolak 1. 3 campur 6, 9. 9 tolak 1, 8. Okay, 8. Kemudian 1 campur 1, 2. Okay, 2 kuasa 2 berapa? 4. Okay, ni kosong lah. Kosong, kosong tak ada apa-apa. Okay, so 8 sama dengan 4A. So 8 bahagi 4 sama dengan A. Dan A ialah 2. Dia punya jawapan dia mesti sama macam tadi. Dia punya A dia mesti 2. Sama jawapan. Okey, jadi kita dah selesai. Okey, kita dah selesai buat yang ni. Ni dengan ni sama Ni dengan ni sama, linear factor dia. Ada lagi satu linear factor yang kita belum buat. Ada lagi satu linear factor yang kita belum buat, iaitu X campur 1. Jadi X campur 1 ni maksudnya apa yang membolehkan supaya dia jadi kosong. Jadi X tu kita kena gantikan dengan negatif 1. Kan? Sebab apa? Negatif 1. Sebab negatif 1 campur 1 akan dapat kosong.
Jadi kita ubahkan. Kita ubahkan. Okey, jika X sama dengan negatif 1, jadi kita pun gantikan semua ni dengan negatif 1. Okey, negatif 1 kat sini. Ya, ni kena salin balik. Okey, B. Ni negatif 1 tolak 1. Okey, kemudian ni negatif 1 tambah 1. Negatif 1 tambah 1 kosong kan? Dia tambah C. Negatif 1 tolak 1. Okey, maksudnya negatif 1 tambah 1 ni akan menghasilkan kosong. Jadi B kali dengan kosong dia akan habis. Dia akan kosong kat sini. Negatif 1 tambah 1 pun kosong. So A kali dengan kosong akan habis. So tinggal C sahaja. Nampak kat sini? So kita pun tuliskan dekat benda baru. Sekejap tuliskan isi. Ni 3 kali negatif 1 kuasa 2 dia akan dapat 3 tolak 6 tolak 1. So dapat negatif 4. Tak percaya tekan kalkulator Okey, 3 kali 1 silap. 3 kali negatif 1 kuasa 2 tambah 6 kali negatif 1 tolak 1. Itulah negatif 4. Okey, ni kosong. A ni kosong, so kita boleh potong. Maksudnya kosong lah kat sini. Ni pun kosong, B di kosong, so tinggal C. C, okey, negatif 1 tolak 1 akan dapat negatif 2. Okey, so negatif 4 sama dengan negatif 2C. Negatif 4 bahagi dengan negatif 2 akan sama dengan berapa? So C sama dengan 2 lah. Sebab apa? Negatif 2 tu pindah jadi bahagi. So negatif 4 bahagi negatif 2 akan dapat 2. Okey, sebab negatif 2 sini maksudnya darab. Darab ni pindah jadi bahagi lah. Okey, itu cara kita nak hapuskan linear factor. Okey, kemudian kita dah dapat nilai A, kita dah dapat nilai C. Ada lagi satu nilai je yang perlu dapat iaitu B. So sama juga cara yang saya ajar, kita boleh gunakan kaedah coefficient of x power of 2. Maksudnya apa tu? Maksudnya kita kena cari kuasa 2 lah, x kuasa 2 So sini x kuasa 2 ada. So A kali dengan X kali dengan kuasa 2 akan dapat AX kuasa 2. B kali dengan X kali dengan X akan dapat BX kuasa 2. C kali dengan X akan dapat CX. So dia bukan kuasa 2. So kat sini kita ada AX kuasa 2 campur BX kuasa 2. Okay, so sama juga macam tadi. Equating coefficient of x power of 2. Jadi tak payah kembangkan lah. Kita terus je kira macam tu. Tengok atas ni. Dia terus A kali dengan X kali dengan kuasa 2, dia akan dapat A kuasa 2. Kemudian B kali dengan X, dia dapat BX. Kemudian BX kali dengan X akan dapat BX kuasa 2. CX ni bukan sebab dia bukan yang kuasa 2. So ni tak boleh. Okay. So yang ni ada, ambil. So 3X kuasa 2 sama dengan AX kuasa 2 campur BX kuasa 2. So 3 sama dengan A campur B. Dan
3 gantikan A dengan 2. Sebab A sama dengan 2 kan tadi. So cari nilai B. B sama dengan 3 tolak 2. So B ialah 1. Nampak tak? A sama dengan 2. So kita gantikan A tu dengan 2 lah. Ni sekejap kita guna warna lain lah. Sekejap warna biru. Okay, A tu dengan 2. So pindahkan 2 tu jadi negatif. So 3 tolak 2 dapat 1. Akhirnya kita just masukkan sahaja dalam rumus. Oops. Masukkan saja dalam rumus ni. Sekejap. Masukkan dalam rumus ni. Okay, kita just letak je lah nilai-nilai A, B dan C tu. Sebab kita dah susun cantik dah. Tinggal cari nilai A, B, C je lah kan. Cari nilai A, B, C tu cara dia sama je macam yang minggu lepas kita belajar. Just bentuk dia je yang lain. So A ni, silap. A dengan B dengan C ni padam jap. Okay, so kita tuliskan jawapan kita. A sama dengan 2, B sama dengan 1, C sama dengan 2. So jawapan dia 2, 1, 2. Sama tak jawapan ni? 2, 1, 2 dengan yang atas. Sama kan? 2, 1, 2. Jadi sebenarnya ada dua kaedah yang kita boleh buat. Sama ada kaedah yang lama menggunakan BX campur C, atau kita boleh juga gunakan kaedah repeated, okay, ataupun increment punya kaedah. Jadi cara ni lebih senang, lebih ringkas untuk kita buat repeated linear factors. Kalau ada repeated je, automatik kita guna cara ni. Sebab dia lebih jimat masa. Kalau kita guna cara ni juga habis. Sebab panjang. Okay, setakat ni okay Dia nak tahu repeated kan? Kita pastikan dia macam ni ada yang X tolak 3 ke, tapi dia ada something yang kuasa. Ni repeated. Dia dekat luar bracket. Okay, ada lagi satu repeated dia punya pattern kan. Dia boleh jadi macam ni Dia jadi macam ni. Dia tak ada bracket. Sebab apa tau? Sebab yang ni kita boleh tuliskan sebagai macam ni. Dia mengelirukan tau. Dia mengelirukan. Dia bukan yang kuadratik, tapi dia X tunggal tau. X kuasa 2 tunggal. X kuasa 2 tunggal ni kita boleh tuliskan sebagai repeated. Tapi kalau X kuasa 2 tolak 1 bukan X kuasa 2 tolak 1 bukan. Ni bukan repeated. Not repeated. Kalau kita EQN pun kita tahulah kenapa. Ni kalau kita EQN kita dapat nilai dia. Ni EQN jap. 1, 0, negatif 1. Dah lah bukan repeated. Lepas tu ada 2 pula tu nilai. Bukan prime juga. Not repeated, not prime. Sebenarnya kan kat sini dia boleh tulis sebagai X tolak 1, X tambah 1. Dia just kembangan sahaja. Kita kembangkan dia sahaja. Dia bukan repeated dan dia juga bukannya quadratic factors. Jadi dia akan jadi macam ni. X tolak 1, X tambah 1. Dia akan berkembang lah. Jadi kalau dalam fraction tu dia buat macam 3 per X kuasa 2 tolak 1. Kita kembangkan lah macam yang kita buat masa belajar minggu pertama tu. Minggu pertama kan kita ada belajar, kita kembangkan jadi 2 pecahan kan. X tolak 1, X campur 1. X campur 1. Dan kita pun buat jalan kerja macam biasa. Ingat lagi tak minggu pertama macam mana? Okay.
Sekejap kita check lagi. Example ada berapa banyak hari ni? Example ada 2 dan 3. Sempat kot. Okay, ada lagi dalam 40 minit. Okay, kita habiskan sikit. Okay, mari kita lihat yang ni pula. Kita tengok example yang kedua. Baru masuk example kedua kan. Okay, X kuasa 2 campur 1. Okay, bawah dia ada kuasa 3 tak silap. Dia ada X tolak 1 dengan X campur 1. Dia ada kuasa 3. Jadi macam mana kita nak express dalam bentuk pecahan separa? Kita pun buat macam tadi ada 2 bahagian. First, ni kita buat warna merah dulu supaya nampak. Kita tuliskan A perkan dengan yang pertama linear factor yang pertama, iaitu X tolak 1. Ni A perkan dengan X tolak 1. Kemudian untuk pecahan yang kedua kita tuliskan sebagai B per X tambah 1. X tambah 1, tapi ingat dia ada kuasa 3, kita jangan tulis kuasa 3 terus. Jangan kita kena increment dia. Kita kena increment dia sebab kita guna rumus increment. Increment 1, 2 dan seterusnya. So kita akan increment C seterusnya dan D sampai D. Ni X campur 1 kuasa 2 dan D per X campur 1 kuasa 3. Banyak sangat. Itu yang saya cakap, kaedah ni banyak sangat pecahan kan. Macam mana nak darabkan denominator banyak-banyak satu-satu macam ni. Dia nak darabkan semua sekali dalam tu. Jadi disebabkan terlalu banyak pecahan, jadi kita gunakan kaedah di mana kita ambil denominator soalan ni, kita darabkan satu-satu ke atas. Lagi senang. Okay, nampak kemas. Okay, so kita dah tahu proses cara kita nak melakukan increment dalam bukan increment cara kita nak menggunakan pecahan separa untuk repeated linear factors. Jadi kita pun teruskan dengan jalan kerja. X kuasa 2 tambah 1 samakan dengan A. Ini salin. X tolak 1. X tambah 1 kuasa 3. Ini pun samalah. Yang lain semua sama Cumanya denominator tu kena ikut baliklah pecahan C punya denominator. Kalau dia ada kuasa 2, letak kuasa 2. Sampai ujung okay. Jadi dia jadi nampak okey lah sikit kan. Tak adalah terlalu banyak sangat nak kena darab silang. Jadi kita mulakan operasi potong-potong. Mesti boleh potong sebab kita dah samakan dengan bawah ni. Mesti boleh. Jadi kita pun potong. X tolak 1 ni sama dengan yang bawah.
Okay, so kita potong yang bawah ni dengan yang atas. Kemudian untuk B, B ni X campur 1 kan. Jadi X tolak 1 ni janganlah potong. Tak boleh potong. Kita potong yang mana yang sama sahaja. So X campur 1 potong dengan X campur 1. Diingatkan balik, kuasa dia ada 1 sahaja. Denominator ni kuasa dia ada 1 sahaja. Jadi potong 1 sahaja. Okay, potong 1 tu macam mana? Nombor 3 ni padam lah. Digantikan dengan nombor 2. Okay, nombor 3 ni gantikan dengan nombor 2. Nombor 3 tu gantikan dengan nombor 2. Kemudian C. Okay, sama juga. Denominator dia kuasa 2. Maksudnya potong 2. So 3 tolak 2 bersamaan dengan 1. Okay, 3 tolak 2 bersamaan dengan 1. Kemudian 3 tolak 3 kosong lah habis. Tu maksud dia. Kita belajar indeks lah kan kat sini. Bahagi maksudnya tolak. So 3 tolak 3 1 lah. 3 tolak 3 kosong lah. Kalau 3 tolak 2 1. 3 tolak 1 2 macam tu lah. Okay. So bila kita dah siap potong-potong, kita pun sambungkan dia punya jalan kerja. Kita saring balik. Ni A, X campur 1 kuasa 3, saring balik. B, X tolak 1, X campur 1 dan sebagainya. Sebab tu kan, kenapa kita tak nak belajar macam mana nak kembangkan? Sebab apa? Sebab ni terlalu banyak Macam mana nak kembangkan satu-satu? Sebab tu kita kena faham konsep congak. Lupa kuasa 2. Hati-hati lupa nak tulis kuasa 2, boleh salah jawapan. Okay, so semak balik. A, X tambah 1 kuasa 3. B, X tolak 1, X campur 1 kuasa 2. C, X tolak 1, X campur 1 kuasa 1. Okay. D, X tolak 1 sahaja. Ni semua kena salin balik. Kemudian kita cari linear factor yang ada dalam persamaan ni. Cari dulu linear factor. Adakah A ni linear factor? Okey, dia bukan sebab dia kuasa 3. Adakah B ni linear factor? Ada 1 je. Okey, ada 1. Yang ni bukan. C, adakah linear factor? Ada 1, ada 2 dan D pun ada. Maksudnya kita kena cari dulu linear factor selain daripada kuasa 2 dengan selain daripada repeated. Cari yang linear sahaja. Okay, kita mula satu-satu. Okay, kita ambil yang tanda right ni lah. Kita ambil tanda right ni. So apa yang boleh jadikan dia kosong untuk yang first ni? X ni berapa? So 1 tolak 1 kosong kan? So kita pun buat when X sama dengan 1. So kita pun gantikan X tu dengan 1. 1 kuasa 2 tambah 1 sama dengan A 1 tambah 1 kuasa 3. Okay. Yang lain ni sebenarnya boleh congak tau. Kalau kita faham 1 tolak 1 kan kosong. So kalau B ni memang automatik tak ada lah. Sebab dia kosong. Kemudian C 1 tolak 1 kosong. So memang kosong lah. D 1 tolak 1 pun kosong. Jadi memang yang tinggal hanyalah huruf A sahaja. Nampak ringkas kan? So kita pun kira 1 kuasa 2 bersama dengan 1. 1 campur 1 bersama dengan 2. Lepas tu 1 campur 1 dalam kurungan settlekan dalam kurungan dulu. Jangan letak kuasa 3 Settlekan dalam kurungan dulu. Dia dapat 2 baru letak kuasa. Okay. So tekan kalkulator 2 kuasa 3 berapa? 1 campur 1 2 1 campur 1 bersama dengan 2. Oops. Okay, lepas tu tekan kuasa 3, shift kuasa dapat sini. Dapat 8 So 8A. Sebab A kali 8 dapat 8A. Cari nilai A. 2/8 sama dengan A.
A ialah 1/4. Ni apabila X sama dengan 1. Okey, apabila X sama dengan 1. Selesai selesai. Cari lagi linear yang lain. Ada tak linear yang lain selain daripada X sama dengan 1? Ada tak? So kita cari kita trace. Ada ada satu je. Okey, yang ni 1 tolak 1 dah settle. Ni dah settle, kita padam lah. Okay, dah settle, kita padam. Ni dah settle, padam. So tinggal yang ni je lah, X campur 1. Okay, tinggal X campur 1 ni. So macam mana kita nak hasilkan supaya jawapan dia kosong? Okay, macam mana kita nak hasilkan jawapan dia kosong? So kita pun gantikan X tu dengan negatif 1. Supaya negatif 1 campur 1 akan dapat kosong. So kita pun, when X sama dengan negatif 1, ulang balik langkah. Negatif 1 kuasa 2 tambah 1 sama dengan berapa? Gantikanlah semua ni. X sama dengan negatif 1. So yang ni kan, A ni, X ni negatif 1 campur 1 dapat kosong. So A ni tak ada lah, batal. B pun sama, negatif 1 campur 1 pun batal. Kosong. Senang cerita, kalau kita jumpa X campur 1 je mesti batal. Okay, C pun batal. A, B, C batal, memang kosong. Sebab negatif 1 campur 1 dapat kosong. Okay, ni potong je. So maksudnya A, B, C tak ada jawapan. Tinggal D sahaja. Tinggal D sahaja. So kita pun tulis D negatif 1 tolak 1. Negatif 1 kuasa 2 bersama dengan 1. 1 campur 1 bersama dengan 2. Negatif 1 tolak 1 bersama dengan negatif 2. Okay, tak percaya tekan kalkulator. Negatif 1 kuasa 2 campur 1 sama dengan 2. Okay, 2 kat belah kiri. Kemudian negatif 1 tolak 1 sama dengan negatif 2. Okay, so cari nilai D. 2 bahagi dengan negatif 2 bersama dengan negatif 1. So D sama dengan negatif 1. Ringkas je kan jalan kerja dia. Okay, ada lagi tak linear factor? Tak ada dah, sebab kita ada X campur 1 dengan X tolak 1 je. Jadi dah tak ada dah linear factor tu. Jadi kita dah tak boleh guna linear factor lagi dah habis. Okay, dah habis. So ada lagi cara lain kita boleh cari dengan menggunakan coefficient. Coefficient of X. Kita gunakan coefficient of X power of 3, bukan power of 2 tapi power of 3. So kita tulis kat sini equating coefficient of X power of 3. Kenapa kuasa 3 pula? Kenapa kuasa 3? Tapi sebelum ni kita belajar kuasa 2 je. Kenapa? Sebab paling tinggi kuasa 3. Kalau dekat soalan tadi, paling tinggi kuasa 2. So kita equating yang tu je lah. Ikut kuasa mana yang paling tinggi. Ni nak kembangkan dia sakit kepala kan, sebab panjang sangat kan, banyak sangat dia punya kuasa ni kan. Tak payah kembangkan, kita congak je. Okay, kita congak, kita guna warna hijau lah. Tak nak warna merah lah, merah-merah. Okay, so kita congak So tengok kat sini, first ni, dekat first ni belah kiri sekali ni, X kuasa 3 tak ada. X kuasa 3 tu tak ada langsung pun. So X kuasa 3 tu sama dengan kosong. Okay, kosong X kuasa 3. Kosong kosong. Kosong X kuasa 3. So kat sini kita ada A kali dengan X
kali dengan kuasa 3, dia akan dapat AX kuasa 3. Senang je kan congak? Okey. Tu cara congak dia. A kali dengan X kali dengan kuasa 3. Sama juga dengan B ni. B kali dengan B kali dengan X. Ya Allah. B kali dengan X kali dengan X. Lepas tu kali dengan kuasa 2. BX X kuasa 2. Macam mana nak buat? Kita buat satu-satu BX dapat BX. X kuasa 2. X kuasa 2. BX kali dengan X kuasa 2 dia akan dapat BX kuasa 3. Kena buat slow-slow tak boleh buat laju-laju. So kita pun ulang balik, kita belajar balik semula saya ulang. First, kalau nampak macam ni complicated, buat satu-satu dulu B kali dengan X, kita dapat BX. X kali dengan kuasa 2, kita dapat X kuasa 2. Okay, so BX dengan X kuasa 2. Lepas tu kita darabkan. Kita darabkan BX dengan X kuasa 2. X jumpa X kuasa 2, dia akan dapat X kuasa 3 lah. Itu maksud dia. So kena buat satu-satu. Okay, kena buat satu-satu. Ni pun boleh buat satu-satu lah. C kali dengan X dapat CX. X sahaja kita kali dengan X. Okay, so CX kali dengan X akan dapat CX kuasa 2. Kuasa 2 tak mau. DX pun tak mau. Okay, yang mana kuasa 2 dengan kuasa 1 tak nak So kita tak payah buat ini. Okay. Jadi sekarang ni kita masukkan dalam rumus 0x kuasa 2 kuasa 2 pula. 0x kuasa 3 samakan dengan AX kuasa 3 tambah BX kuasa 3 lagi ringkas. Lepas tu potong je X kuasa 3 tu. So A campur B. Okay, A campur B. Gantikan A dengan 1/4. Ni A gantikan dengan 1/4. Pindahkan 1/4 jadi negatif. So jawapan dia adalah negatif 1/4. B ialah negatif 1/4. Sekejap, terbalik pula. B sama dengan negatif 1/4. Sebab positif ni, kan positif ni pindah jadi negatif. Okay, equating coefficient of X power of 3. Okay, sekarang ni kita dah ada nilai A. Kita dah ada nilai A, kita dah ada nilai D, kita dah ada nilai B. Ada satu lagi yang tak ada. Siapa tu? Siapa yang tak ada? C yang tak ada. C yang tak ada. Lastly, last but not least mesti equating constants. Equating constant tanpa kita kembangkan Sebelum ni kita kembangkan kan. Kali ni tak payah. Constant ni maksudnya pemala Siapa tak ingat, constant ni adalah pemala. Pemala tu maksudnya huruf sahaja. Tak ada pun huruf sahaja pula. Pemala ni maksudnya nombor sahaja. Okey, nombor yang tak ada huruf. Contohnya AX campur BX campur C. C ialah pemala. Sebab apa? Sebab dia tak ada huruf langsung. Jadi kita boleh katakan X tu sama dengan kosong. X tu sama dengan kosong. So kita pun tulis kat sini. Buat kurungan. When X equals to 0. Equating constants when X equal to 0. Sekejap ni nak bersihkan jap supaya dia kemas. Okey. Macam mana kita nak kira satu-satu ni? Pening kan? Okey. Senang je. Gantikan X tu dengan kosong je. Okey, gantikan X tu dengan kosong. So kita pun ganti dengan kosong lah.
Ni kita kena alihkan sikit. Sekejap, Ni tak boleh buat kat sini. Buat kat sini. Okay. So, sekejap ni copy sekejap. Sebab benda ni dah sempit sangat. Sekejap kita nak buat rujukan saja. Okay. Atas sini ajak. Okay. So, X ni kita gantikan dengan kosong. Okay, kosong. Maksudnya kosong lah. Tak ada apa-apa pun. Kosong kuasa 2 pun kosong. Okay, kosong je. Kosong. Kosong campur 1 sama dengan A kosong campur 1. Kuasa 3 Jangan lupa kuasa 3. Okey, B kosong tolak 1. Kalau rasa boleh congak terus dia masukkan nilai dia maksudnya kalau kosong tolak 1 tu negatif 1 lah. Okey, lepas tu kosong tambah 1 kuasa 2. Kemudian C kosong tolak 1 kosong tambah 1. Dan D kosong tolak 1. Jadi kalau kita kira pun terus je lah 1 campur kosong 1 lah, jangan tulis kosong pula kan. 1 campur kosong 1 So 1 campur kosong pun 1. A sama dengan 1 kuasa 3. 1 kuasa 3 bersama dengan 1. So A sahaja. Tak tulis juga tak ada masalah. Okay, kita nak nampak kefahaman kan. So 1 sama dengan A kuasa A darab dengan 1 kuasa 3. Campurkan dengan B. Kosong tolak 1 bersama dengan negatif 1. 1 campur kosong bersama dengan 1 kuasa 2. Rasanya ni dah tahu dah kot. Okay, lepas tu C negatif 1 campur D negatif 1. Jadi kita boleh buat satu kesimpulan di sini bahawa kita terus je kira. Harap boleh nampak lah. Okay. Kita terus je kira 1 sama dengan A. Okay, ni B kali dengan negatif dia akan dapat negatif B So dia jadi negatif B. Sebab apa? Sebab B kali dengan 1 dapat B. Kemudian kali dengan negatif dapat negatif B lah. Itu maksud dia. Kemudian C kali dengan negatif dapat negatif C. Negatif C kali dengan 1 dapat negatif C juga. Sebab dia kali dengan diri sendiri kan. So dia dapat negatif C. Okay, lepas tu last kali negatif D. So dia dapatlah 1 sama dengan A tolak B tolak C tolak D. Dan cara dia sama je macam kalau kita kembangkan. Cumanya kalau kita kembangkan tu dia jadi lebih rumit lah. So yang ni boleh padam balik sebab ni saya just bagi rujukan saja. Gantikan. Lepas tu kita gantikan. Kerja kita adalah gantikan. Sebab kita nak cari nilai C jadi kita gantikan. First pindah dulu C ni ke depan. C sama dengan A tolak B tolak D tolak 1. Sebab 1 ni positif pindah jadi negatif. Jadi A tu kita gantikan dengan 1/4. Kemudian B, tolak dengan B ialah negatif 1/4. Jangan lupa negatif. Kemudian tolak dengan D. Tolak dengan D. D ialah negatif 1. So tolak dengan negatif 1. Kemudian tolak 1. So cari nilai C. Okay, so 1/4. Negatif-negatif jadi positif lah. So tekan je kalkulator, negatif buka kurungan negatif 1/4. Okay, tolak negatif 1. Okay, jangan lupa buka kurungan. Dan tolak dengan 1. So jawapan dia 1/2. Siap jawapan. Dapatlah A, B, C, D semua. Jadi kita pun masukkan dalam rumus ni.
Panjang sikit lah jalan kerja dia sebab kita buat banyak sangat rumus. Tapi kira okey tau daripada kita gunakan AX campur A campur BS tambah C tadi tu. Dia jadi susah. Saya tadi copy dah jap. Sekejap Saya copy ni jap. Tak boleh tulis pula, tak apalah. Okay, so kita pun salin balik rumus ni dan kita pun gantikan nilai-nilai semua jawapan. Okay. Untuk tu, padam A, padam B, padam C, padam D dulu. Okay. Dan kita masukkan nilai lah. Okay. A ialah, berapa tadi? A ialah 1/4. Ambil kat sini je lah. A ialah 1/4. Kemudian B ialah negatif 1/4. So dia jadi tolak. Negatif maksudnya tolak. Kemudian C ialah 1/2. So tulis 1/2. D ialah negatif 1. Okay, so ni jadi negatif lah. So jawapan dia macam ni. 1/4 X tolak 1 tolak 1/4 X campur 1 campur 1/2 X campur 1 kuasa 2 tolak 1/X campur 1 kuasa 3. Okay, so jawapan akhir macam ni, panjang. At least bolehlah buat. Cuma kena biasa latih lah. Sebab kalau siapa yang buat latihan yang minggu lepas tu, cara dia lebih kurang je. Cumanya bezanya kita guna repeated linear factor dan rumus dia tak jauh beza pun. Okay, sama je, kena ada equating coefficient, kena ada equating constants. Cuma hari ni kita belajar bonus sebab kita buat cara congak cara congak macam mana kita nak cari constants dengan menggantikan X sama dengan kosong. Jadi tak perlulah nak kembangkan lagi. Maksudnya direct je dapat jawapan. Itu yang kita belajar baru untuk hari ini. Dan kita juga boleh congak terus berdasarkan darab terus. Ni darab terus untuk dapatkan coefficient. So at least itulah pembelajaran baru untuk hari ini. Okay, dah 9:45. Jadi ada lagi satu contoh ni tapi tak sempat rasanya. Kita just go through sahaja. Kita bagi tahu gitu-gitu je lah. Ni example 3 ni dalam bentuk biasa, linear factor, bukan repeated. Ni bukan repeated, jangan salah faham. Okay, ni adalah bentuk biasa. Rasanya Syahid dah pernah buat kot sebab latihan ni lebih kurang macam latihan yang medium dibagi. Itu ke lecturer dibagi, tak tahu siapa. Okay, dan dia punya rumus dia linear factor, cumanya dia bertambah satu pecahan sahaja. Okay, dia bertambah satu pecahan sahajalah. Bonus. Jadi kalau denominator dia ada banyaklah pecahan dia. Macam tu je. Tapi ini bukan repeated linear. Ini bukan repeated linear. Dan cara dia sama sahaja. Itu sajalah saya nak explain. Boleh tengok balik nota ni. Ni kita boleh rujuk balik masa minggu pertama belajar. Cuma ni nak tunjuk example je lah. Kalau soalan ni keluar macam ni, apa nak buat? Cara dia sama je macam buat linear factor, cuma tambah pecahan lebih je. Okay, kita tambah lagi satu pecahan. Dan cara dia sama sampai habis. Okay, latihan agak banyak. Latihan ada 1 sampai 9. Tapi tak perlu hantar pun minggu depan. Sebab yang ni lama sikit lah kita bagi tempoh masa untuk buat. Yang ni dalam masa 3 minggu kot kalau nak buat. 1 minggu 3 soalan pun cukup. Kan? 1 minggu 3 soalan hantar. Lepas tu minggu depan 3 lagi soalan hantar. Macam itulah. At least ada progress. Okay, rasanya itu saja. Jadi ada apa-apa sebelum tu, sebelum tanya soalan, jangan risau, jawapan ada jawapan dah di-uploadkan dekat dalam Google Drive. Untuk tu nak cari jawapan kat mana? Kalau kot lah buat latihan tiba-tiba start tengah jalan kan. Sekejap
Tak kisahlah sesiapa yang nak tonton video ni, sesiapa sahaja yang tonton video ni boleh je dapat jawapan. Dekat YouTube yang lepas, kejap partial fractions. Okey, dekat YouTube yang lepas kalau kita lihat, dia ada description dia ada description, link soalan dan jawapan. So link ni tekan je nanti dapat soalan dan dapat jawapan lah. Soalan tu kita dah dapat dah. So mana pelajar yang lain yang tonton video ni boleh dapatkan soalan daripada link ni lah. Dan ada jawapan untuk week 2. Week 3 yang sekarang ni jawapan dia masih belum siap lagi. So kita kena tunggulah jawapannya. Dan saya akan masukkan jawapan 3 soalan dulu untuk minggu ni. Lagi 3 jawapan tu saya akan masukkan pada minggu hadapan. So dia macam orang kata jawapan demi jawapan lah sebab kita bagi masa rehat sikit untuk buat kerja. Dan ni ada playlist. Playlist ni contohnya video minggu yang pertama, minggu kedua dengan minggu yang sekarang lah. Dan untuk pengetahuan minggu depan adalah minggu terakhir untuk kita habiskan syllabus. Ingat dah habis tau sebab kita kan ada 3 topik je dekat dalam ni. Kita ada denominator sampai repeated je. Tapi ada lagi satu tambahan. Dia tambahan untuk improper dengan proper linear factors. Okay, so harap minggu depan hadirlah sebab minggu depan hari terakhir. Okay, ada apa-apa soalan nak dikemukakan tak? Berkenaan dengan pembelajaran hari ini. Okay, tak ada. Tak ada Okay, kalau tak ada, nanti try buat latihan dulu lah. Mana latihan yang sebelum ni belum siap tu, yang sebelum ni dah ada jawapan. Okay, itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi minggu depan. Sama-sama.